قال أما الآن فلا أنت داخله. قلت لهما فإني رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت؟ قال لي أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يتلو رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شرقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراه الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرأة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم. وأما الولدان الذي حوله فكل مولود من واو لم ودا فكل مولود مات على الفطرة. وفي رواية البرقاني ولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وأما القوم الذي كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. رواه البخاري. وفي رواية رأيت الليلة رجلين أتياني إلى أرض مقدسة ثم ذكره وقال فانطلقنا إلى نخب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نار فإذا ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا وإذا خمدت رجعوا فيها. وفيها رجال ونساء عراة وفيها حتى أتينا على نهر من دم ولم يشك فيه رجل قائم على وسط النهر وعلى شط النهر رجل وبين يديه جارة. فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حتى كان فجعل كلما جاء ليخرج جعل يرمي في فيه بحجر فيرجع كما كان. وفيها فصعد بي الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها فيها رجال شيوخ وشباب. وفيها الذي رأيته يشق شدقة فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيسعى فيه إلى يوم القيامة. وفيها الذي رأيته يصدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار فيفعل به إلى يوم القيامة. والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين وأما هذا الدار فدار الشهداء وأنا جبريل وهذا ميكائيل فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال ذاك منزلك؟ قلت دعاني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملته أتيت منزلك. رواه البخاري. Hadis ni hadis yang panjang, riwayat Imam Bukhari. Artinya dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Kata Samurah adalah Rasulullah SAW acak kali bertanyakan sahabat-sahabatnya, adakah di kalangan kamu seorang yang bermimpi? Biasanya kalau pagi Nabi tanya sahabat dia, adakah kalangan kamu yang bermimpi? Kerana mimpi ini satu juzuk daripada
60 wahyi ataupun 70 wahyi mengikut riwayat. Terutamanya zaman tidak ada lagi Nabi dan Rasul, maka Allah beri mimpi kepada hamba-hamba yang soleh. Antara mimpi ini adalah isyarat daripada Allah Ta'ala yang payah kita nak tahu. Bila berlaku baru kita tahu. Ada mimpi yang bohong, ada mimpi yang betul. Nak tahu apa bohong betul ni bukan mudah. Nabi tanya sahabat dia, ada kalangan bermimpi. Maka berceritalah kepadanya sesiapa yang dikehendaki Allah untuk bercerita. Macam-macam sahabat ceritalah mimpi. Kalau hak betul, Nabi kata takbirnya bergan-bergan. Kadang-kadang Abu Bakar yang mentakbir. Abu Bakar dikenali sebagai orang yang Allah Ta'ala beri ilmu takbir mimpi. Dan sesungguhnya ia, yakni Nabi SAW telah bersabda kepada kami pada suatu pagi, semalam aku bermimpi datang kepadaku 2 orang, kata Nabi. Mimpi Nabi adalah mimpi wahyi. Kata Nabi, jiwanya kebal, telah ditembusi oleh syaitan dan iblis. Semalam aku mimpi ada 2 orang. Kedua-duanya berkata kepadaku, pergilah berjalan. Dan aku pun berjalan bersama kedua-duanya. Lalu kami bertemu dengan seorang lelaki yang duduk menyenggeng, dan ada pula seorang lelaki yang berdiri sambil memegang batu yang besar. Lalu ia menghempaskan batu ke atas kepalanya, yakni kepala yang duduk. Maka pecahlah kepadanya, dan batu itu jatuh bergolek. Lalu ia mengambil semula batu itu. Maka tiba-tiba kepala yang pecah itu kembali semula seperti dahulu. Lalu ia melakukan semula apa yang dilakukannya dahulu. Kata Nabi, aku tengok ada 2 orang. Seorang duduk jerenggeng, seorang berdiri. Yang berdiri ini pegang batu, hembah atas kepala. Yang jerenggeng, pecah. Bergolek batu, pergi ambil. Kepala tu molek semula. Katok pula kepala, pecah pula. Aku berkata kepada keduanya, yakni orang yang bersamaku, subhanallah. Apakah ini subhanallah? Apakah ini? Menunjukkan bahawa kalau kita terkejut apa-apa kata subhanallah. Nabi kata subhanallah, terkejut tengok. Apakah ini? Apa benda ni? Pukul kepala dengan batu. Kedua-duanya berkata kepadaku, pergi, jangan cakap. Kami pun bertolak pergi. Tiba-tiba aku melihat seorang yang terlentang dan lelaki yang lain memegang penyangkut besi. Lalu ia menyangkut dengan menembuskan salah satu daripada kedua belah pipinya sehingga sampai ke belakang tengkoknya. Dia sakut, pipi tembus sampai ke belakang, menyangkut hidungnya sehingga ke belakang tengkok, dan menyangkut satu matanya sehingga belakang tengkok. Kemudian ia melakukan seperti itu juga di sebelah lagi. Belum selesai dilakukan yang kedua, yang dilakukan dahulu kembali seperti asalnya. Sakut belah kanan, mata, pipi, hidung tembus sampai ke belakang. Lepas tu sakut dek kiri pula. Hak kanan baik, sakut mula pula dalam keadaan diseksa. Kemudian dilakukan pula setelah selesai dilakukan sebelah lagi. Begitulah seterusnya secara bergilir-gilir. Aku berkata, apakah ini? Apa ni? Kedua orang itu berkata, pergi. Jangan bercakap. Kami pun bertolak pergi. Tiba-tiba kami datang ke suatu tempat seperti dapur roti. Tiba-tiba di dalamnya kedengaran suara riuh rendah dan hinga bangau. Maka kami pun menjenguk ke dalamnya.
Tiba-tiba di dalamnya ada beberapa orang lelaki dan perempuan yang bertelanjang. Tiba-tiba mereka dalam keadaan datangnya nyalaan api dari arah bawah mereka. Apabila datangnya api, mereka pun meraung. Aku bertanya, siapakah mereka itu? Kedua orang itu berkata kepadaku, pergi. Kami pun bertolak lagi, pergi. Lalu kami tiba di satu sungai. Berkata rawi yang meriwayatkan hadis, saya ingat Rasulullah SAW bersabda, sungai itu merah seperti darah. Di dalamnya ada seorang lelaki yang sedang berenang. Tiba-tiba di tebing sungai ada seorang lelaki yang mengumpulkan di sisinya batu-batu yang banyak. Apabila lelaki yang berenang itu menuju ke arah yang mengumpul batu-batu lalu membuka mulutnya, maka dia lontarkan batu ke dalam mulutnya sehingga tertelan. Maka ia berenang lagi. Dan datang semula menghampiri lelaki yang mengumpul batu lalu dia lontar lagi. Begitulah keadaan setiap kali ia datang. Aku bertanya kepada kedua lelaki yang membawaku berjalan, apakah ini? Kedua-duanya menjawab, pergi. Maka kami pun bertolak pergi. Tiba-tiba kami datang pada seorang lelaki yang amat buruk rupanya, atau seperti seorang yang sangat buruk yang aku pernah melihatnya. Ia berada di sisi api yang ia menghidupkannya dan berjalan di sekelilingnya. Aku bertanyakan kepada kedua orang yang membawaku, apakah ini? Mereka menjawab kepadaku, pergi. Kami pun bertolak pergi. Tiba-tiba kami berada di suatu taman yang sangat subur, dipenuhi oleh banyak tumbuh-tumbuhan yang meneduhkan. Di dalamnya penuh cahaya kesuriaan, musim bunga. Di tengah-tengahnya ada seorang lelaki yang tinggi, seolah aku tidak dapat melihat kepalanya yang tinggi berlangit. Tiba-tiba di keliling lelaki itu ramai kanak-kanak yang aku tidak pernah melihat mereka. Aku bertanya, apakah ini? Siapakah mereka itu? Kedua-dua orang itu berkata padaku, pergi. Maka kami pun bertolak pergi. Lalu kami tiba di satu kebun yang amat besar. Aku tidak pernah melihat kebun yang besar dan cantik sepertinya. Kedua mereka berkata kepadaku, naiklah ke dalamnya. Setelah kami menaikinya, tiba-tiba kami dapati di dalamnya bandar yang dibina dengan jongkong-jongkong emas dan perak. Setelah kami tiba di pintu bandar itu, kami meminta supaya dibukakan pintu. Lalu dibukakan untuk kami. Maka kami pun masuk ke dalamnya. Tiba-tiba kami bertemu dengan beberapa orang lelaki yang separuh rupanya secantik rupa yang kamu lihat, dan separuh lagi seburuk-buruk rupa yang kamu lihat. Lalu kedua-dua lelaki bersamaku berkata kepada mereka, pergilah kamu semua, masuklah ke dalam sungai itu. Tiba-tiba ada sungai yang putih melepak seperti susu. Mereka pun pergi dan mandi di dalamnya. Kemudian mereka datang pula kepada kami. Sesungguhnya telah hilanglah keburukan mereka. Semua mereka menjadi cantik secantik-cantiknya. Kedua-dua lelaki itu berkata kepadaku, inilah dia Jannatu Adnin, syurga Adan, dan itulah tempatmu. Lalu aku melihat ke atas. Tiba-tiba aku lihat sebuah istana laksan awan yang putih. Kedua-duanya berkata kepadaku, inilah tempat tinggalmu. Aku pun berkata kepada kedua-duanya, moga-moga Allah memberkati kamu berdua. Biarlah aku memasukinya sekarang. Kedua-duanya berkata, adapun sekarang kamu tidak boleh memasukinya. Lalu aku pun berkata kepada kedua-duanya, sesungguhnya semalaman ini aku telah melihat perkara-perkara yang menakjubkan. Apakah perkara itu? Kedua-duanya berkata, aku akan ceritakan kepadamu. Adapun lelaki yang pertama, yang engkau datang padanya dalam keadaan dipukul kepalanya dengan batu, ialah orang yang diberi padanya Al-Quran, yang dia menghafal dan boleh membaca Al-Quran, lalu ia meninggalkannya. Orang yang mengaji Quran, hafal Quran, mengaji Quran, tak amal pada itu. Dan orang yang tidur malas menunaikan sembahyang fardu. Orang yang malas sembahyang fardu,
Itu hukumannya. Adapun orang yang disangkut pipinya sehingga tembus ke belakang tengkuk, disangkut pada hidungnya sehingga menembusi belakang tengkuk, disangkut pula matanya sehingga menembusi belakang tengkuk, ialah orang yang keluar sejak pagi dari rumahnya lalu ia berbohong sehingga pembohongannya tersebar ke seluruh pelosok. Ini orang yang menyebarkan berita bohong ke seluruh pelosok, ke seluruh pelosok dunia pula. Ini termasuk mukjizat Nabi, tak ada berlaku zaman Nabi. Sekarang kita melihat bagaimana manusia menyebarkan berita dengan internet, dengan Facebook, WhatsApp, sebar berita-berita bohong ke seluruh pelosok. Ini seksanya dalam kubur. Nanti seksa dalam kubur, jangan buat abai-abai. Diseksa dalam kubur, disangkut mata, sangkut pipi, sangkut hidung sampai ke belakang, diseksa dalam kubur. Adapun lelaki dan perempuan yang bertelanjang di dalam tempat seperti dapur roti, mereka ialah orang-orang yang berzina, lelaki dan perempuan. Adapun orang yang berenang dalam sungai dilontar batu ke dalam mulutnya ialah orang yang makan riba. Adapun orang yang buruk rupanya berada di sisi api lalu ia menghidupkannya dan berjalan di kelilingnya ialah malaikat penjaga neraka. Adapun lelaki yang tinggi di dalam kebun ialah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim. Dan adapun kanak-kanak yang mengelilinginya ialah anak-anak yang meninggal dunia, dilahirkan dalam keadaan fitrah, yakni budak-budak yang masih kecil. Menurut riwayat Al-Barqani, dia beranakkan dalam keadaan fitrah yang meninggal dunia di masa kanak-kanak. Lalu setengah kalangan muslimin, yakni sahabat-sahabat radhiyallahu anhum bertanya, bagaimana pula kanak-kanak orang musyrikin, budak-budak kecil, anak orang kafir macam mana Rasulullah SAW bersabda, dan begitu juga kanak-kanak orang musyrikin, termasuk kanak-kanak orang musyrikin akan dia tak mekalah. Sama. Adapun golongan manusia yang separuh kejadiannya cantik dan separuh lagi buruk ialah orang-orang yang bercampur amalnya yang soleh dengan amal yang jahat, dan Allah mengampuni mereka. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan menurut satu riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, semalam aku bermimpi dikunjungi dua orang lelaki, lalu keduanya membawaku keluar berjalan ke tanah suci. Kemudian ia menyebut kisahnya seperti di atas, yang seterusnya Rasulullah bersabda, kemudian kami pergi ke satu lubang dapur roti, di atasnya sempit, di bawahnya luas, bernyala di bawah api. Apabila api menjulang ke atas, mereka pun terangkat hampir keluar. Apabila api itu padam, mereka kembali semula ke dalamnya. Di dalamnya beberapa lelaki dan perempuan yang bertelanjang. Dan menurut riwayat itu juga Rasulullah SAW menceritakan, sehingga kami datang pada suatu sungai berdarah, menerawinya secara tidak syak lagi menyatakan sungai darah, dan ia menyatakan juga di dalamnya terdapat seorang lelaki yang berdiri di tengahnya, dan di tebingnya ada seorang lelaki, di hadapannya ada batu, lalu ia berhadap ke arah lelaki yang berada di dalam sungai. Apabila ia mahu keluar dari sungai itu, maka lelaki yang berada di tebing sungai itu melontar dengan batu ke dalam mulutnya. Lalu ia kembali semula ke tempatnya, dan setiap kali ia mahu keluar dari sungai itu, dilontar batu dalam mulutnya, maka kembali semula seperti asalnya. Dan menurut riwayat ini juga Rasulullah SAW yang menceritakan, lalu keduanya menaik membawaku ke satu pokok, memasukkan aku ke dalam sebuah rumah yang tidak pernah aku lihat betapa cantiknya. Di dalamnya beberapa orang lelaki dan beberapa orang tua dan beberapa pemuda. Menurut riwayat ini juga Rasulullah SAW menyatakan bahawa lelaki yang pipinya, disangkut pipinya ialah orang yang sangat bohong, sehingga disebarkan bohongnya ke seluruh pelosok. Lalu dilakukan penyiksaan itu sehingga hari kiamat. Dan menurut riwayat ini dinyatakan bahawa orang yang dipukul kepalanya itu ialah orang yang diajar oleh Allah akan Al-Quran. Lalu ia tidur sahaja di waktu malam,
dengan tidak membacanya, dan tidak beramal pula dengannya di waktu siang, maka diseksakannya begitu sehingga hari kiamat. Dan rumah yang pertama engkau memasukinya itu ialah rumah kebanyakan orang-orang yang beriman. Adapun rumah ini ialah rumah yang dikhususkan untuk orang-orang yang mati syahid. Dan aku ialah malaikat Jibril, dan ini pula Mikail. Sila angkatkan kepadamu, lalu aku pun mendongokkan kepadaku. Tiba-tiba di atasku seperti awan. Kedua orang itu berkata, itulah rumahmu. Aku pun berkata, biarkanlah aku masuk ke rumahku. Kedua orang itu berkata, masih ada lagi baki daripada umurmu yang sebelum kamu sempurnakan. Kalau kamu telah menyempurnakannya, nescaya datanglah kamu ke rumah itu. Dari hadis yang tersebut kita dapati beberapa perkara yang menyebabkan seseorang itu diseksa di dalam kuburnya. Di antaranya orang yang tidak beramal dengan Al-Quran setelah dia diberi kebolehannya, orang yang malah bersemayam, pembohong, orang yang berzina, orang yang memakan riba. Dan disebut juga di dalam hadis-hadis yang lain, orang yang tidak teliti membersihkan kencingnya. Dan beberapa hadis lagi menyatakan di antaranya sebab seksa kubur, sabda Rasulullah SAW, inna allaha yuzidul kafira azaban biba'di bukai ahlihi alaihi, rawahu an-Nasa'i. Artinya sesungguhnya Allah menambahkan seksa pada orang yang kafir dengan setengah daripada tangisan keluarganya. Orang kafir diseksa dengan sebab keluarga dia menangis maknanya meraung. Bila dia orang mati meraung, menyebabkan mayat diseksa. Sabda Rasulullah SAW, al-mayyitu yu'adzabu bukan yujazzabu, yu'adzabu fi qabrihi bima nih alaihi, rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Artinya orang yang mati diseksa dalam kuburnya dengan yang diraungkan oleh keluarganya. Sebab keluarga dia meraung, menangis tak jadi salah, yang salahnya meraung. Meraung sebut Allah kata bilang. Sabda Rasulullah, ma min mayyitin yamutu fayaqumu bakihim fayaqulu wa jabala wa sanada aw nahwa dhalik aw nahwa hadha illa wukila bihi malakani yalhazanihi hakadha kunta, rawahu Tirmidzi. Artinya tiada seseorang mayat itu apabila berdirinya orang yang menangis di kalangan mereka lalu meraung, wahai gunungku, wahai sandaranku, atau seumpamanya, malaikat diwakilkan padanya dua malaikat yang muncul kepadanya dan berkata, beginilah kamu, beginilah keadaan kamu. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, annahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimati wa amma al-akharu fakana la yastatiru min bawlihi, muttafaqun alaih. Artinya keduanya tidak ada diseksa kerana melakukan perkara besar. Adapun salah seorang daripada keduanya kerana tidak teliti membersih kencing, dan yang seorang lagi kerana berjalan dengan kerja umpatan, ancaman dan fitnah. Hadis-hadis ini menceritakan tentang beberapa dosa menyebabkan dia diseksa dalam kubur sekiranya tidak bertaubat. Belum mati tak bertaubat. Kalau bertaubat, diampunkan oleh Allah akan dosanya. Di antara dosa itu diampun dengan sebab amal-amal yang soleh, dengan sebab wudu, dengan sebab semayang, dengan sebab Jumaat, dengan sebab puasa Ramadan, dengan sebab sedekah, diampunkan dosa-dosa. Yang disebut ni ialah mereka yang baki dosanya yang tak diampun, yang tidak habis dosanya. Bila meninggal dunia dia seksa dengan seksa itu di dalam kubur. Yang disebut itu ialah perkara-perkara yang besar yang berhajat pada kita bertaubat. Perkara yang besar kena bertaubat. Bila disebut seksa itu maknanya dosa-dosa yang besar, berhajat kita bertaubat. Dengan meninggalkan dosa itu
sebut kita bertaubat, beristighfar, dan berazam dalam hati tidak buat dosa itu lagi. Hadis-hadis ini antara hadis yang panjang. Di sini keistimewaan sahabat-sahabat dan ulama-ulama yang meriwayatkan hadis. Di sana ada manusia Allah Ta'ala beri pada mereka untuk memelihara ilmu, memelihara hadis-hadis Nabi. Bila Nabi cerita, dia ingat, dia hafal tiap-tiap satu perkataan, sehingga titik tertinggal pun baris, silap pun dia boleh sebut. Ini kehebatan ulama-ulama yang meriwayatkan hadis. Wallahu a'lam.